Satu lagi episod Glam ke Tenggelam bertemankan saya Awal Asyari dan juga juri-juri Hatta Dolmat dan juga Datin Sharifah Syawati. Soalannya ialah bersedia ataupun tak artis-artis kita untuk dikritik fashion mereka. Tapi kan sebenarnya macam kita selalu cakapkan Datin kan, yang ini ialah merupakan rancangan informasi di mana daripada dalam kita mengkritik tu kita juga memberikan panduan kepada mereka supaya tampil cantik di masa akan datang. Betul. Educational, infotainment dan sebagainya. Agak-agak siapa agaknya Hatta artis yang akan kita uji hari ini? Tak boleh jangka lah. Tak surprise lah. Dayang. Okey, kalau cakap pasal Dayang kan, Datin peminat Dayang Nurfaizah kan? Saya peminat tegar Dayang Nurfaizah. Dia pernah tak tenggelam? Saya suka fashion sense dia. Sebab saya tahu dia selalu gunakan Rizalman Ibrahim. Dan Rizalman is one of my favourite designers. Saya suka dengan cut dia. Dia nampak tinggi dan sentiasa Vogue. Tapi kan saya selalu bayangkan berapa agaknya yang beliau invest untuk penampilan dia kan. Oh, banyak tu. Itulah dia. Tapi kadang-kadang orang kata nak nampak cantik ni kenalah keluar duit sikit, betul tak? Mesti tak boleh, jangan kedekut. You have to invest in yourself. Betul. Cakap pasal investment pun, dalam almari Datin, berapa banyak dress you ada? Ya Allah, saya angkat tangan sampai sebab roboh almari memang banyak dan shouting for screaming kata jangan beli lagi sebab dah macam mengandung. Ya. Tapi semua ada kegunaannya masing-masing kan? Sebab apa? Itulah, kawan lelaki tak faham kenapa kita perlu ada 6 pasang black shoes yang berbeza. 6 pasang? Yang berbeza kategori sebab apa? Kita casual lain, semi-formal lain, formal lain. Macam tu. Dan saya suka berbincang topik untuk kita minggu ini ialah topik dress. Yes. Dia ada maxi, saya baru baca sikit tadi kan. Script writer ni perempuan, ada maxi dress lah, ada dinner dress, formal dress dan sebagainya. Dress, cocktail dress. Hatta, tolong terangkan kenapa ada macam-macam jenis dress ni? Sebab kita banyak occasion, tempat event yang kita pergi, ada yang macam contoh sundress. Kita pergi holiday and then sundress. So dia material and then dia punya look pun lain, material lebih ringan, airism, boleh serap peluh. And then kalau macam evening dress ke majlis malam gala, evening, so macam tu lah, banyak lagi lah. Betul, sebab maxi ni, dia, maksud maxi tu panjang. Panjang. Tapi panjang tu ada bermacam-macam jenis. Panjang maxi, ke formal macam mana. Cocktail punya dress macam mana. Kan? Okay. Ada soalan lah orang tanya kan. Macam mana pula dengan sesetengah orang yang menggunakan summer dress yang apa? Yang tadi halus summer tu. Dress, spaghetti strap. Spaghetti strap tu. Tapi dia image dia bertudung. Tapi dia pakai pula dengan dia pakai pula dengan inner dalam. Tapi nampak juga summer dress tu macam tu kan. Apa pendapat anda sendiri? Tak setuju. Paling tak suka lah macam tu. Kalau apa tak setuju sebenarnya. Tak setuju kan? Sebab apa kalau muslimah pakai cara muslimah dengan sesuai dengan proper. Kalau macam gitu nampak kita macam canggung sikit. Mencuba tapi percubaan tu gagal. Dia boleh pakai like macam cardigan on top of that kan. Sebenarnya supaya tutup that. Nak pula dia gunakan inner yang colour kulit tu kan. Daripada jauh macam apa dia macam nak tapi malu. Tapi tak boleh. Tak boleh. Pakailah inner. Confuse. Jadi nasihat Datin lah kan kepada mereka yang suka nak menggunakan dress tetapi mungkin tidak mempunyai bentuk badan yang sesuai ataupun ketinggian yang kena. Bukan semua orang boleh pakai long dress ni kan? Boleh, tapi jangan yang labuh sangat. Kalau kita ketinggian tu macam pendek, tak berapa tinggi, pakai dress yang jangan labuh sangat dan jangan kembang sangat. Ikut skala badan kita. Saya tiap-tiap minggu saya ada ulang ni skala badan. Skala badan. Macam mana kita nak tahu skala badan kita, Hatta? Kita tengok cermin pada S, ML. So kita tahu kita petit, kita besar ataupun kita medium size. So and then dari situ kita boleh tahulah. Alang-alang kita dah cakap pasal size S, ML ni, saya nak tanya satu soalan lagi lah. Ada kawan-kawan saya yang badannya kecil tapi suka sangat pakai baju yang besar. Dia kata dia suka nampak oversize, nampak macam konon-kononnya longgar. Dan ada juga kawan-kawan saya yang badan besar suka pakai baju kecil kerana dia macam nampak
Nampak Ilusi kecil kata sikit dia. badan. Itu Macam mana tu? individu masing-masing. Filosofi dia. Filosofi individu lah kan. Ya. Tapi mata yang memandangnya Terseksa macam lah. mana perception orang tu kan terseksa kadang-kadang. Tapi bagi dia tak terseksa. Dia rasa seksi. Seksi kan? Kan? Ya. So this is terpulang kepada you. Itu dia antara sedikit sebanyak informasi yang kita dapat kongsikan kepada anda. Ingat tu buat kata Datin tadi, kalau pakai baju, even pepatah pun dah kata ukur baju di badan sendiri. Ya. Kalau dah badan tu S, pakailah S. Kalau dia XL, takkan nak masuk XS pula kan? Ya. Kalau tengok Pecah mannequin kan pakai memanglah dia tak diisi apa kan. Betul. Cantik je mannequin. Lepas tu kita pakai keluar Ada. sini, keluar sana. That's right. Kita terus saja ke agenda kita yang seterusnya, iaitu kita akan menjemput seorang selebriti masuk ke dalam studio dan kita akan imbas kembali fashion-fashion yang pernah digayakan oleh beliau, dan di situlah tugas Hatta Dolmat dan juga Datin Sharifah Syahwati untuk menilai sama ada ianya glam ataupun tenggelam. Orang ni saya bagi hint dulu lah. Beliau ni dalam lingkungan 30-an, cantik orangnya, Muda lagi kacukan pula tu, dan pernah membintangi filem Adnan Sempit. Siapakah beliau? okey. Nak tahu, kita akan kembali dalam Glam ke Tenggelam selepas ini. Kembali kita sekali lagi dalam rancangan Glam ke Tenggelam. Kalau tadi kita sempatlah berbincang dengan juri-juri kita pasal dress kan. Dan tentunya banyak acara-acara kapet merah, kebanyakan selebriti kita menggunakan dress. Betul kan? Ya. Dan itulah yang akan kita nilai selebriti yang saya katakan tadi cukup popular, pernah membintangi filem Adnan Sempit. Mesti ramai kat luar tu dah teka Shazzy Sam lah kan. Siapa Yana Samsudin lah. Tapi orangnya kecil sikit dan juga kacukan macam saya katakan tadi. Apa kata kita jemput saja masuk ke dalam Intan Lediana. Hai. Silakan Intan. Apa khabar? Cantik ni Intan. Hai. Hello. Ya, terima kasih Intan kita ucapkan kerana sudi datang ke Glam ke Tenggelam. Terima kasihlah sebab jemput saya. Intan, apa perkembangan terbaru? Mungkin ramai kat luar sana yang merindui Intan Lediana ni. Okey, sekarang ni saya dalam proses buat penggambaran drama terbaru. Alhamdulillah. Masih sibuk berlakon. Intan tak nak meniaga ke ataupun mengembangkan bakat menyanyi ke? Oh, okey. Niat tu ada, tapi bukan mengembangkan bakat dalam bidang nyanyian. Tapi bisnes lah. Mungkin bisnes lah. Bisnes lah kan. Baiklah Intan, ala-ala Intan dah ada kat sini. Kita akan tampilkan antara gaya-gaya Intan Lediana sepanjang beliau bergelar selebriti tanah air. Gambar yang pertama. Okey. Silakan ini bila ni Intan? Ini saya tahun dia saya tak ingat, tapi acara dia adalah ABP. ABP, Ya, Anugerah ABP. Bintang Popular. Intan menggunakan baju biru. Ini daripada Jasmine Zaidan. Oh, masih ingat lagi nama Ya. designer dan sebagainya. Jasmine Blossom. Hebat. Okey, silakan. Okey nak tanyalah, Intan pilih ke dengan designer atau designer yang tetapkan? Selalunya sebab saya banyak bekerjasama dengan Jasmine Zaidan daripada O Blossom Box. Kita orang selalunya berbincang dululah daripada nak buat macam mana baju tu, apa konsep dia yang kita nak ketengahkan. Selalunya kan kita akan ikut kan ada tema kan. Betul. So kita akan incorporatekan apa yang kita punya konsep tu dalam tema yang diberikan. Tema pada masa tu apa tema dia? saya rasa masa ni colour blocking kot rasanya. Patutlah colour blocking. Kalau Okey. saya tak ingat. Ada kan ada salah satu Ada tahun yang colour colour blocking kan. Colour blocking sebab tu dah Kalau sengaja Sengaja lah ni. menggunakan sengaja. biru. Tu jarang ni orang-orang kita nak menggunakan biru dan merah Ya. sekali dalam Dia satu design. opposite attract. Ah. Opposite attract. Pink ya. Pink. Tu I think itu macam fuchsia. Fuchsia pink Ya. dengan orange je. Oh, maafkan saya. Nampak macam Abang orange. rambut warna ni. Ni fuchsia So ada I think- dua warna di situ kan? Aha. Ketiga? Dua. Dua. Two colour blocking. Fuchsia. Campur Jadi dengan kan- backdrop dia 3 lah. Turquoise. Jangan campur Okey. dengan backdrop sekali ya. Sebab colour blocking ni kalau kita buat normally tak boleh lebih pada 3. Ya. So masih safe lah 2 ni kan. Kan. Cuma ada beberapa perkara. Okey, silakan. Silakan Silakan. Datin. Okey, ada beberapa perkara sebenarnya sebab apa? Dia punya aksesori, pemilihan aksesori dan juga pemilihan apa kata siluet baju tu. Sebab saya rasa Intan
very petite and also quite tall. Tapi baju ni di cut in the middle kan. Jadi nampak macam terbantuk di atas. Seperti itu. Dan pemilihan kasut juga macam dengan aksesori rantai tu kategori dia berbeza. Oh, ada kategori pula kategori berbeza sebab kasut ni macam silver, very silver tu macam evening. Tapi aksesori ni macam berbunga-bunga and then campur pula dengan baju yang lain kategori polka dot. Jadi print on print. So it's not really pleasing to the eye lah kan. Sebenarnya yang baju dia tu is actually macam texture. Manik-manik. Yes. Macam ada diamond paste Ah. sikit lah macam tu. Sebenarnya lah kalau nak tahu cerita dia baju ni sebenarnya macam lain. Lain sikit lah. Tapi mereka ada wardrobe malfunction sikit pada ketika hari tu yang tak sempat buat apa-apa jadi dia buat apa yang boleh yang boleh diselamatkan. Jadi baju ni macam cardigan ke ataupun rug? Sepatutnya tak, tapi terpaksa dibuat begitu sebab ada sedikit kesalahan. Yang pada last minute lah. Itu antara artis-artis yang masalah-masalah yang tak dapat. Dia elakkan. Sebab rasanya masa ni ABP ni kan banyak dekat Genting. Betul. So kita bila dah naik atas sana dah tengah siap semua dah macam dah tak ada buat apa-apa dah. Saya pernah terjadi kepada isteri saya dah zip pun tak boleh nak pecah. Habis Selalu malfunction. Anything can happen kan. Tapi Intan rasa selesa tak pakai baju ni? Memandangkan ada wardrobe malfunction tu lah saya rasa macam low sikit dari tu. Tapi still okay lagi lah. Still saya rasa macam can be better. Tapi saya rasa memang walaupun macam tu saya rasa still selesa dan bagi saya cantik untuk dipakai juga. Bagi saya lah. 1 sampai 10 berapa you rasa you punya penampilan? Kalau macam ni saya tak nak lah bagi tahu nanti. Okey, Intan tak payah bagi. Datin bagi. Datin dengan Hatta bagi. Hatta kalau 1 sampai 10 berapa nak bagi ni? Okey, bila Intan cakap tadi, kalau sebelum kita tengok gambar kan, bila Intan kalau dia tak cakap tema dia adalah colour blocking and then pada tahun yang dah agak 2010 lama dah pada Hatta rasa pada Pasal ada wardrobe malfunction lagi. Dan banyaklah isu ni di situ. Pada Hatta sikit je mungkin macam itulah di pinggang tu tadi kalau dibuka aksesoris dan mungkin potongan skirt tu dilaburkan sikit lah. Hatta bagi macam Kalau macam handbag yang besar yang dibawa tu? Tu terlalu banyak, besar. dia dah macam banyak kan dekat situ. Banyak sangat. Sebab apa saya rasa bila saya lihat ni, saya tidak membayangkan bahawa anugerah bintang popular. Saya membayangkan daytime, like a normal soiree afternoon event. Sebab nampak casual. Kena ada formality sikit. Formality sikit. Jadi untuk ni kita glam ke tak glam? Ke tenggelam? Janganlah tenggelam. Untuk ini pada tahun itu Intan. Pada tahun itu glam ke tapi it's the truth. Betul tak? Betul. So it's for me, maaf, tenggelam. No, sorry. Untuk Hatta pun Tenggelam juga. Nampaknya percubaan Intan Ladiana untuk tahun berapa tadi? Tak tahu, tak ingat. Tak ingat dah. Okay. Tahun lama lah. Lama dah, ya. Ditenggelamkan oleh kedua-dua juri kita. Tapi tak apa, kita beralih pula ke gambar yang kedua. Amboi, Intan besarnya beg tu. Nak pergi mana tu? Alah, tak payahlah. Zoom in. Okey, silakan Hatta. Okey, satu beg lah. Nombor satu yang kita nampak adalah beg tu. Macam Intan tinggi dan kecil. So kebesaran beg tu dah macam lebih besar dari proportion dia. Proportion Intan. The dress macam Hatta on the fall and design tu tak ada masalah. Mungkin aksesori yang Intan pilih matchy tu bag. Again, skala badan. Skala badan sebab saya rasa skala aksesori itu berbanding dengan skala Intan, I think is berlawanan. So kena kecil. Walaupun kita nak, I know the action here is because you nak samakan dengan bag kan? Sebab bag bling-bling, okay ni bling. But this bling can be a bit more smaller, kecil sikit. Bag pun kena kecil sikit. Maybe half the size because you are petite. Jadi mungkin zaman tu nak bawa banyak barang kot, power bank lah, nak bawa iPad lagi, Tak, satu lagi rasanya gambar ni bukannya yang gambar yang proper gambar lah. Siapalah ambil gambar ni? Ramai gambar dekat orang gambar ni. Jadi Hatta, I dah tahu dah nak cakap apa. Apakah nasib gambar yang kedua ni?
Okey. Jangan marah Intan. Dah dua dah Tapi tenggelam. kan Intan Ladiana sekarang berbeza dengan yang dulu. Nampak tak bila datang sekarang? Kenapa? Now Cuma lebih memang simple and nice. yeah. I suka. Your taste sendiri, personal taste lagi okey bila bagus Intan daripada serahkan menggunakan sebarang hikmat jurunding ataupun yang designer. menenggelamkan kedua-dua ni. Tapi mungkinkah gambar ketiga ni adalah posing Intan Ladiana yang sebenarnya? Ini posing. Yes. Yang ini gambar posing. proper. Yes. Yes. Proper. Yes. Ini gambar tak terkejut. Yes. Macam Betul. I'm ready to rock the Yeah. red carpet. Yes. Ini apa tema dia pada masa tu? Ini tak ingat. Ni AJL. Mhm. AJL 25. Roman and Greek, Empire or yeah? something Greek, Greek or Greek, something yeah. kan? I think fairy tale kot. Fairy tale kan? Yeah, But it maybe. still works dia. Yeah. Tapi ini Saya look- rasa apa tu dia punya level dia punya apa tu skirt tu, dia punya level skirt tu Aha. just nice, just nice for you. Kena And dengan then kasut yang betul. Kaki Kena dia dengan nampak kasut yang tinggi, betul, Intan dengan nampak aksesori tinggi. yang betul. Mhm. Yeah, this is good. Ni Saya cantik. suka di bawah tu ada perincian macam mana silver sikit dekat bawah tu. Macam seluar ke apa tu? Kesinambungan tu Sequence, ada kan? Hmm. Kesinambungan, I think relativity. dia dalam tu silhouette hourglass sampai Yes. ni, and then dia drape tepi tu. Dia macam dengan chiffon. Roman goddess yeah, gitu kan? Roman god- goddess. Yeah. That's Aphrodite, right. Yes. Tak silap. Yes. Tak silap saya ini daripada Wanpa. Congratulations Wampa. Yeay. Ini cantik. Ini cantik. So I think this one is Yay, Glam. Satu Okay. Okay. anunya. Tapi sebenarnya Overall kalau look betul glam. caranya, kita bukan sengaja nak tenggelam kau orang kan. Kalau betul caranya dengan pemilihan kasut, Yes, aksesori yang bagus. Macam ni tak ada pula apa subang besar tak ada tak kan? ada sebab Tak ada. dia rambut dah turun. Just nice. Bila rambut tu dah turun tu, bila dah ke belakang ke ataupun ke depan tak payah. Kalau dah rambut ke depan tak Betul. payah dah ni. Kalau rambut ke belakang boleh pakai. I Intan think- Ladiana ni antara selebriti wanita Malaysia yang bertuah kerana saya rasa dah lama dah dalam industri tapi masih lagi nampak baru, Cantik. nampak Fresh budak-budak, lagi. nampak kekanak-anakan, very baby Youthful, face gitu. youthful. Very youthful, that's the word. Oh, Okey, terima cantik. kasih Intan Ladiana. Okey, terima Jangan kasih. ke mana-mana sebab lepas ni ada sesuatu yang akan menanti anda. Kerana selepas ini kita akan bawakan seorang lagi artis di mana beliau ni sangat orang kata vokal di laman sosial dia. Tapi Artis saya lah kita suka kena. tengok sebab dianya mencuit hati. Oh. Okey. Siapakah beliau? Kita akan kembali dalam Glam ke Tenggelam selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami semua dalam rancangan Glam Glam ke ke Tenggelam. Tadi kita dah selesai dengan artis kita yang pertama iaitu Intan Ladiana yang mula-mula rasa macam sedih je kan sebab Dia dua takut. gambar dia ditenggelamkan. Tapi akhirnya happy juga sebab ada satu tu memang orang kata Cantik. Memang cantik. Untuk itu kita tampilkan artis kita yang seterusnya. Beliau ni bukan saja popular di Malaysia tapi kabarnya dah mula mencipta nama di negara Indonesia. Okey. Bukan senang kan nak cipta nama dekat negara seberang. Calang-calang Tentunya tu. lagi banyak cabarannya. Untuk itu kita tampilkan Ira Shazira. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah. Cukup duduk, silakan. Terima kasih. Cantiknya. Awalnya seluar dia. Ira Shazira, betul ke saya. dah mula mencipta nama di melebarkan sayap di negara seberang? Ya, betul awal. Wow. Alhamdulillah. Macam mana boleh jadi ceritalah sikit mungkin ramai nak tahu. Okey, Ira dah 5 tahun tapi nak memasuki pasaran Indonesia tu adalah satu benda yang sangat toughful because Ira senang. melalui proses. Mhm. Daripada tahun pertama, tahun kedua sampai sekarang ni orang kata after 5 years tu barulah boleh bernafas sedikit sebab Ira sekarang under management satu pengurusan dengan Wali Band. Jadi sekarang ni macam tahun 2020 ni Ira bakal keluarkan single terbaru iaitu Kau Yang Ku Sayang. Genre dia apa? Sekarang tengah in rentak yang genre
Koplo Remix. Oh, apa tu? K-pop. Koplo remix. Macam you all dengar lagu macam Lagi Cantik, yang macam boleh menari yang ada bergoyang-goyang. techno sikit tu. Yes, tapi berentak Jawa. Ira dia rapping Jawa. Lah, etnik sikit. Etnik, Dia campur dengan fusion. correct. Ya, betul. Wow, that's menarik. Okay. So, wish you all the best dan kita harapkan nanti kita dapat orang kata mengharumkan nama Malaysia lah kan. Kalau Yuna kita hantar ke Amerika, Ira Shazila kita hantar Indonesia. Dan Ira, tugas kita tak terhenti dekat sini. Kita ada tugasan yang lebih berat sebenarnya, iaitu untuk menilai fashion-fashion yang pernah Ira gayakan sebelum ni. Nervous ni depan pakar fashion ni. Aduh, stres. Tapi sambil-sambil kritik kita dapat belajar banyak Ya, tau betul. daripada rancangan ni. Yes. Okey, kita terus saja ke gambar yang pertama. Ira, bila ni dress hitam cantiknya, elegan Elegan. Oh, ini by Azura Couture. Ini masa Anugerah Meletop. Anugerah Meletop. Meletop. Ini memang dibuat khas untuk Ira. Yes. Masa ni kalau tak silap Ira, kita finalis couple meletop Ira dengan Pak Azad. So Azura Couture tu antara designer yang dipilih oleh pihak TV untuk buat baju Ira dengan Pak Azad lah masa tu. So Ira okey je. Sebab Ira trust Azura. So Ira kata, kakak, I nak begini-begini, sopan tapi begini-gini. Ira ada bagi jugalah gambar yang Ira nak. Tapi reference yang Ira nak. So kita persilakan juri-juri kita untuk menilai gambar yang pertama. So untuk look ni sebab dia evening memang cantik Atta tengok sebab dia ada like V-shape yang nampakkan Ira lagi tinggi, penataan gayaan rambut, makeup, clutch pun kena, lace tu pun peletakan lace fabric tu cantik kan? Di tengah, length dia pun cantik, overall look memang cantik. Cantik. Ini material apa ni kalau Ira masih ingat? Dia macam lace. Renda. Lace ni adalah satu material yang very mystical. Mystical and sexy. Dia mysterious. Maknanya bila orang tu pakai lace tu, dia akan bagi individu tu nampak very elegant, very sophisticated. And then macam ada hidden story behind it. So it's lace. Sebab tu dia mahal kan lace kan? Mahal lace. Tapi ada juga lace yang less costly lah. Tapi yang ni memang saya suka. Saya suka cara designer ni meletakkan lace ataupun dia punya design tu di tengah-tengah dan membiarkan tepi tu kosong. Sebab apa? Bila kita letak ilusi straight di tengah-tengah tu nampak lebih tinggi. Dan di pinggang pula diletak sedikit hitam supaya nampak lebih kecil pinggang tu. Kalau setengah gambar Datin kata jangan putuskan, jangan letak pembahagi. Sebab dia pembahagi terus depan. Dia dekat tepi je. Ada beza. Sebab dia perlu macam kita panggil dia main dengan orang kata ilusi. Yes. Macam dia buat ilusi V-neck tu nak menampakkan lebih orang kata runcing bahagian tu supaya tak nampak menonjol sangat. Wow, okey. Jadi untuk gambar ni saya rasa semua dah bersepakat macam nak bagi glam. Tanya Ira. Percubaan yang berjaya. Dapat glam daripada kedua-dua juri kita. Dan itu membawa kita ke gambar yang kedua. Amboi, Pak Azad pun ada juga dekat situ. Dan macam mana tu? Baju Ira sampai ke dia ke macam mana? Pakai sekali. Ya, baju ni special. Kalau tengok gambar tu adalah perwayangan batik daripada tanah Jawa. Itu lelaki. Ini adalah perwayangan, nama dia Pandawa Lima. Daripada Indonesia? Ya, dari Indonesia. So dia punya designer adalah Narcis Bandit. So yang ini memang khusus Ira minta combination glamour dan juga perwayangan batik yang dinamakan wayang glam asymmetry. Asimetri. Sebab asimetri dia bawah tu dia macam asimetri. Sangat teknikal baju ni. Saya nak tanya, baju tu daripada Ira pergi ke Azad ke ataupun Azad pun ada satu, Ira pun ada satu? Yes. Dia watak suami isteri lah tu. Kalau dalam Pandawa Lima tu sang suami, tu sang isteri. Ada story lah tu. Ada story. Nama dia Pandawa Lima. Event ni untuk event ni ke mana? Yang ni Anugerah Screen. Bagi saya lah kan, tidak salah
tidak salah untuk kita memakai batik ke anugerah yang fashion gala dan sebagainya. Tapi pembawakan batik itu perlu dengan attitude yang betul, dengan gaya yang betul. Sebab batik ini adalah sesuatu culture, cultural. Diletakkan pula dalam design yang asymmetrical, maka ini satu contemporary punya design. Tapi on a red carpet, it has to be longer bagi saya. Perlu yang panjang sikit kalau red carpet. That's my take on it lah. Jadi jika dress itu dipanjangkan, dia akan lagi cantik. Lagi cantik. Lagi cantik. Hatta pula? Sebenarnya tak berapa nak faham sangat patch tu kalau Ira tak cerita tadi kan. Tapi bila kita tengok gambar ni macam dia unik lah. Dia unik lah. Dia unik tapi ada tapinya. Ada tapinya. Dia macam kalau mungkin labu bukan something yang atas. Tapi nak kata tenggelam ke terus tak. Cuma percubaan tu bagus. Cuma kalau red carpet, sebenarnya kalau dah nak tahu, designer ni adalah yang buat artis popular dekat Indonesia. Contoh Maya, dia buat Via Valen, dia buat Krisdayanti. So dia memang terkenal di Indonesia tu. Kita panggil dia Olive tau. Dia ni memang terkenal khusus buat sesuatu yang asymmetry. Maksudnya dia akan buat benda yang tidak sebanding. Yang macam kalau kat Jepun kan fashion tu dia akan buat macam yang tak masuk akal, yang pelik kan. Fashion memang macam tu. Dia punya kepakaran ni, yang fashion designer tu itu. Sebab tu waktu ni Ira pilih, Ira sahaja nak buat sesuatu kelainan. You nak menampilkan satu keunikan macam Lady Gaga kan, satu keunikan. You be different. Orang akan tengok kat you. Akan tengok. Jadi untuk ini kita glam atau tenggelam? For red carpet, I think tenggelam. Tenggelam. Okey. Dan kita beralih ke kita punya gambar yang terakhir. Ala sweetnya. Yang ni macam ala sweet princessy tu. Ni ceritakan sikit Ira. Okey, ini masa pelancaran satu produk, Ira jadi duta satu produk kecantikan. So yang ini memang ini adalah Ira lah. Ira selesa sangat pakai macam ni. Kalau Ira punya style ni, Ira suka kalau definisi seksi tu, Ira tidak suka berlebihan. Kalau pakai dress mesti bawah lutut. Kalau Ira tak pakai mesti macam nampak macam tu lah, tu Ira lah. Sopan yang macam tu lah. Ira selesa lah macam tu. Macam mana dengan dress sopan ini? Sopan. Overall look atas suka. Atas rasa pemilihan warna pastel memang kena dengan Ira. Pemilihan kasut warna nude memang kena dengan overall look. Cantik suka warna saya dia. Saya nampak dia macam menampakkan Ira tinggi sikit gambar ni. Sebab angle daripada bawah. Kalau ambil gambar, angle bawah sikit sebab nampak tinggi. Proportion dia tinggi. So I rasa memang okey untuk tengah hari. Sebab ni actually dia punya fabric satin kan? Satin ya. Satin ni satu fabric yang very difficult. Kalau salah gaya, salah potong, nampak macam very cheap. Betul. Kena berhati-hati. Tapi yang ni cantik. So I think okay this one. Okay. So untuk gambar yang ketiga, kita berikan glam. Untuk Ira Shazira. Tahniah Ira. Dua glam. Kiranya tak berapa kalau nak macam kita kata kita imbas balik kita punya gambar lama-lama, taklah macam nak sorok daripada anak. Kita boleh bangga lah juga. Tak teringin nak tengok Ira ponytail ke. Sebab Ira selalu macam tu kan. Ira memang suka rambut dekat belah tepi. Sebab Ira tak confident kalau rambut Ira diikat ke. Tapi untuk yang tahun 2020 ni, Ira buat satu kelainan macam konsep untuk single baru. Dia orang memang nasihatkan Ira something different. Ira pakai ponytail tinggi. Ariana Grande. Boleh. Sebab face shape dia memang taklah orang kata tak boleh buat ponytail. Kan? Because kadang-kadang kalau kita nak elakkan nampak bulat, lagi nampak bulat. Betul. So nowadays yang bulat naik ponytail nampak dia panjang. Sekarang shading boleh shading. Itu dia, selesai sudah segmen kita bersama Ira Shazira. Not so bad Ira. Kan? Mungkin ada benda yang kita dapat pelajari daripada kita punya perisian tadi. Dan kita biarkan Ira berehat sekejap sebab lepas ni kita akan dera dia untuk buat satu aktiviti bersama dengan seorang lagi artis. Tapi apakah aktiviti itu? Kita akan kembali dalam Glam ke Tenggelam selepas ini. Selamat
Selamat kembali ke dalam rancangan Glam ke Tenggelam. Dan kita dah pun sampai ke segmen yang paling dinanti-nantikan oleh anda semua di rumah tu. Saya tahu anda semua memang tak sabar nak tengok artis-artis jemputan kita menyeksa mannequin-mannequin yang ada di sebelahan mereka. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu, sebentar lagi apabila anda dapat cabaran ni, anda perlu gunakan masa yang diberikan sepenuhnya. Lepas tu gunakanlah kreativiti anda. Dan kemudian anda perlu menerangkan kenapa anda buat begitu kepada dua orang perempuan ni. Tadi saya dah tanya nama dah. Yang ni Intan Ladiana bagi? Aminah. Aminah. Yang sana tu? Ini nama dia Gusti Ayu. Gusti Ayu. Satu daripada Malaysia, satu daripada Indonesia. Okey. Dan untuk itu, izinkan saya berpantun. Wah, nampak tak? Okey. Dengar ya pantunnya elok. Bunga anggrek si bunga semanggi. Amboi. Cantik tersisip di sanggul sidara. Peragaan Melayu klasik diteruskan lagi. Apalagi Intan dan Syazira. Serahkanlah aura. Rasa-rasanya boleh tangkap lah. Apa Boleh, tema dia? Boleh. Boleh ya? Okey. Tema yang diberikan ialah Melayu klasik. Okey. Dan anda diberikan masa selama 10 minit untuk menyiapkanlah dua orang Ayu dan juga si Gusti. Jadi dah bersedia? Ya, Dah. dah. Kalau dah bersedia kita mulakan. Glam ke tak glam? 10 minit dari sekarang. Silakan. Okey. Saya suka, Kita saya tengok suka. Apa ada ni. Kita tengok apa yang ada. Wah. Sana pun ada juga. Boleh buka besar sikit? Boleh buka besar sikit. Buka besar sikit. Boleh Silakan. masuk dalam tak? Boleh, rebut. Boleh masuk Sekarang dalam, ni siapa cepat dia dapat. Silakan. Oh, itu nervous konsep kat dia. Ya, konsep dia. Sambil-sambil tu untuk memudahkan saya biasalah. Melayu Tolong buka tangan. Oh, dah. Terima kasih lah. Tolong ya. saya buka. Saya tak berhenti sangat nak gunakan mannequin ni. Okey. Tapi Baik, saya nak bukan tanyalah berjanji. sebelum tu, nak tanya kepada juri kita. Susah tak sebenarnya apabila seseorang tu bila diberikan dress code Melayu klasik? Kita kena tahulah klasik tu apa dalam kategori klasik tu. Macam daripada segi fabric dia, daripada segi aturan Cutting, styling baju. dia. Ya. Kan? Dan Tapi kita sekejap, orang kata Saya rasa saya kena tolong ni. Ya Masukkan Allah, tangan. kat tangan dia. Tak apa, awak buat je. Masukkan tangan ni. dari segi aturan Thank you, pemakaian Abang. klasik ni kena betul. Kalau tidak salah culture kita tu. Sebab culture kita ni kita perlu orang kata hormati Macam di negara zaman. Indonesia kan dia orang selalu pakai batik dia kan. Jadi batik dia tu dia orang agung-agungkan. Mana-mana dia saya pergi tolong. dia pakai batik. Macam mana pakai Macam baju kita, dulu? kita kurung. Kita baju Masukkan kurung, baju Melayu, baju Melayu, kebaya. baju pahang. Ya dah kan. 3 Faham. episod. Kebaya. Tapi macam kebaya, Okey, masukkan di ni Indonesia dulu. pun ada kebaya juga. Ya, dia kebaya lace. Okey. Kebaya lace Kita kebaya macam mana pula? Okey. Kan? Okey. Tapi kalau ikutkan Ijab Melayu kain. klasik 2020 dia dah jadi in balik kan? Dah in balik. Dia dah in balik dah. Macam aksesori juga. Ah, ah. Penggunaan aksesori ataupun placing of the aksesori, positioning of the aksesori kan. Perlu betul. Kalau kenapa tak boleh zip Jangan ni? main letak Letak. aja Okey. kan. Macam kerongsang tu nak letak kat mana. Lepas tu kain Tersangkut. susun tu nak letak Boleh, belakang one, ke. two, Kalau go. satu tiga tu kan pakai kat kebaya Tu tu doku lah. dia Saya panggil tolong doku sekejap. kan. Want to go. Okey, kita ada 6 minit lagi. 6 minit lagi. Inilah Sabarlah, contoh-contoh sabar. wardrobe malfunction ya. Zip dia tak boleh naik ke atas ya. Alamak. Boleh Ya, tu. lelaki tolong pun tak boleh ni. Saya rasa Nak tolong boleh ke? tu. Boleh Kena sebenarnya. Hatta tarik mesti sikit. pandai buat. Boleh, nak Please, tolong. please. Hatta. Hatta kenapa zip dia tak boleh Hatta? Sekejap, I pergi ambil accessories. Kecil. Ke memang dia kecil? Oh, dia kecil lah. Dah Sizing, ketat dah. sizing. Tapi tak apa. Kita biar anggap sajalah dia size S. Mungkin awak boleh tutup dengan ni kot. Okey dah tu. Boleh tak? Tak boleh, dia Tak apa, sebab tak dia apa. kecil. Tapi ala-ala lah. Okey lah. Okey. Yang ini songket kan? Songket. Ni songket. Yang itu? Yang itu Itu songket tabur bunga rasanya. tabur. Bunga tabur. Tapi kain dalam kain yang baru Tu kan. dia full macam songket. Ni songket macam tabur silk. rasanya. Dia Ya. buat on silk. Oh, wow. Ada gaya. Dah boleh jadi ni dah. boleh. Penata gaya dah Intan Ladiana ni. Okeylah. Ada Lepas ni, Boleh bakat, ada kembangkan bakat. bakat lah. Boleh, boleh. Nak cari kerja dengan Hatta Doma boleh? Boleh. Boleh ya? Rambut. Okey, berapa Allah, minit rambut lagi? dia. Berapa minit lagi? Kita ada berapa? 5 minit lagi. 3 minit lagi. Amboi, Okey. cepatnya. Tipu 3 apa minit ni? lagi. Kain tenun. Cepat. Kain tenun ke? Ini dia macam printed. Printed. dah print. Dah print dah. Dah tercabut. Oh. Amboi Intan. Wah, Intan Ah. macam Sanggul. macam Rambut dia dah takkan biasa dikritik. je buat. Sanggul lintang dia baginya. Nak buat rambut tak reti. Complete
Okey, dah lah kot ni rasanya. 2 minit lagi. Dia tak ada. Tak ada lubang. Alamak, tak ada lubang. Nak pakai super. Dia terlupa nak pergi tindih. Tak boleh. Mungkin kita boleh gantung je. Kebaya. Oh, Dah tak lah. boleh. Oh, Tak boleh, biarlah. Tak apa. Tahu dah. Dah. Tu. Okey. Oh, boleh? Macam mana awal? Kat rambut. Gantung kat rambut dia. Dia tak ada lubang. Konon-konon lah. Konon-konon lah. Macam tu. Okey. Masa dah tamat. Ya. Okey, Ira Shazira, kenapa gelak-gelak sakan tu? Sebab Ira tak sini macam sengit. Tak payahlah. Tak apa, Tak nanti ada lepas ni lubang. saya bawa Gusti Ayu pergi tindik. Okey. Okey, Okey. sebelum kita teruskan dengan pemarkahan dan juga status kedua-dua model kita ni, mungkin nak terangkan sedikit apa sebenarnya dan kenapa memilih busana masing-masing. Kita mulakan dengan Ira Shazira dulu. Okey, macam Ira, like myself, kalau sesuatu yang tradisional ataupun klasikal, Ira suka less is more. Back to tok nenek moyang kita yang asli, macam tu. Ira suka yang original. This is something that Ira akan pakai. Ya, Ira suka Wah. simple tapi melambangkan ni lah kemelayuan asli tu. Okey, Intan Ladiana yang sebelah ni macam glam sikit ni, nak pergi mana ni agaknya? Okey, memandangkan tadi gambar-gambar yang tunjukkan gambar-gambar saya yang ditunjukkan gambar pergi event ni pun contohnya lah baju untuk dia pergi event. Dia macam glam sikit. Boleh pergi orang kahwin pun boleh, nak kahwin Dia pun nak boleh. kahwin pun. Nak kahwin pun boleh, Dia betul. nak kahwin. Dia nak kahwin. So dia sebab saya suka kebaya. Boleh tak salah kita satu- pakai baju ni ke istana? Boleh sebab dia panjang kot. Boleh. Boleh. Memang boleh pun. boleh Cuma kadang-kadang kalau nak pergi ke istana tak boleh sedondon. Oh, okey. Sedondon dengan pasangan ke ataupun tak boleh Sedondon kalau sash tu kena sash warna lain. Selendang dia lain. Okey, okey. Ya. Yang ni untuk pengantin tak rasa kan? Ya. Lebih Oh. sesuai. Aturan dia selalu. macam itulah. Baiklah, kita dah dengarkan penjelasan daripada kedua-dua selebriti kita dan mereka mempunyai alasan masing-masing kenapa menggayakan mannequin ini sebegini rupa. Dan untuk mengetahui sama ada hasil kerja mereka glam ataupun tenggelam, dan kita nak dapatkan juga komen daripada juri-juri kita, apa kata kita berhenti rehat seketika dan kita kembali dengan jawapannya selepas ini. Sama tak saya dengan diorang? Masih lagi bertemankan Ira Shazira, Gusti Ayu, Aminah dan juga Intan Ladiana dalam Glam ke Tenggelam. Dan sampailah masa yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Mereka dah pun selesai menggayakan perempuan-perempuan ni daripada tadi pakai baju hitam je, sekarang dah memang cantik dah boleh pergi ke majlis-majlis rasmi lah kata orang kan. Tapi siapalah saya untuk menilai mereka ni. Apa kata kita jemput kita punya juri-juri Datin Sharifah Syahwati dan juga Hatta Dolmat untuk melihat sendiri dengan dekat. Mungkin ada benda yang tersalah ke ataupun ada unsur-unsur selendang dia. yang boleh membatalkan mereka. Ke memang semua okey je? Memang kalau klasik tu memang macam ni lah dia punya gaya dia. Sama ada you dapat baju kurung klasik, baju kurung pesak yang klasik ataupun diberi bentuk sedikit, kain tenun itu memang termasuk dalam kategori klasik lah. Yang ini baju kurung? Ini baju kurung. Oh, ini baju pesak kurung. gantung. Pesak gantung. Ada pesak. Okay. Oh, pesak. Pesak. Salah ada pesak yang jatuh tu dan dipotong ni. Kalau pesak yang klasik gantung. betul Pesak tu tak ada, tu dia gantung. terus je. Yang ini kebaya. Ini This kebaya one labuh. kebaya. Okey, kebaya labuh disulam dengan apa orang kata? Renda. Renda. Oh, ni dah renda. lace ni. Yes. Okey. So, saya mulakan dengan yang ni Ya, silakan. Okey, Ira. Memang tak lari, memang ni klasik ya. Kadang-kadang bila kita pakai baju kurung, kita ada satu lagi brooch kat sini ya. Either or. Kalau pakai brooch tak pakai ni. Kalau pakai ni tak pakai brooch. Okey. Kalau pakai dua-dua? Pakai dua-dua terlalu syarat lah. Semak lah. Tapi masih boleh diterima sebab apa tu pakaian klasik. Okay. And then, okay, not too bad. Memang saya suka.
Ni ada bunga kat belah Ada sini. bunga sebab Menampakkan. klasik kan? Klasik. Ya, klasik. Klasik ni selalu dikaitkan dengan benda-benda yang orang Keayuan, kata evergreen, yang macam klasik, nampak yang tu. vintage. Vintage. Dia nak tunjuk sikit dia punya bunga. Musim kepala dia tunjuk scary sini. lawan. Dia nak tunjuk bunga dia. So pemilihan aksesori pun kena aksesori yang vintage. Vintage. Yang vintage, yang bukan modern, macam plastik tak boleh, macam orang kata kain tak Kalau boleh. pakai macam aksesori yang Datin tengah pakai sekarang ni, tak boleh. sesuai. Tak kena. Tak Jangan, kena, jangan This one salah. modern, ya. Okey, kita Okey. beralih ke Aminah. Ciri-ciri klasik and then songket kita tahu memang dari dulu kita Warisan memang kita. mengangkat martabat songket untuk kategori Melayu klasik. And then tak ada masalah untuk pemilihan Intan ni, cantik, kebaya dah kena dah, potongan apa ni dengan dia punya selendang, ada perincian rendah, kena pula ada dia punya aksesori gold, cucuk sanggul dengan rantai. Kan? So atas suka juga. Suka Ini pun juga. salah satu look klasik. Yeah. Nampaknya sukar ni kalau saya nak suruh pilih antara Gusti Ayu dengan Aminah ni, siapa yang glam dan siapa yang tenggelam? Sebenarnya Dua-dua dua-dua kita glam, glam. tapi cuma Kita bagi dua-dua tapi glam. cuma satu, complete attire memang yang tu. Mhm. Complete Selendang, dengan Dia selendang ada sekali dan complete lah. Ya, apa lagi yang tak ada kat situ? Saya rasa dengan dia punya gelang kalau ada gelang vintage ya. Gelang kaki yang macam ni, yang macam gelang macam ni. Sama. Oh. Sama, dia kena sama. Jangan lain-lain. Lepas tu cincin satu. Jangan banyak-banyak. Just one cincin each. And then gelang. Ya. Bila dah pakai doku tu tak payah lagi dah pakai rantai kat dalam dah. Tak payah dah. Dah banyak sangat syarat ya. Gaya. Less is Is more. more. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada tetamu dua kita, glam. Intan Ladiana dan juga Ira Shazira. Terima Terima kasih kasih. banyak-banyak. Terima kasih awak. Sporting sangat. Terima kasih kerana orang kata tak ada hadiah lah dalam kita ni. Tapi dengan adanya you all yang sangat sporting ni memeriahkan lagi rancangan kita. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, you, Datin. thank you Jumpa very lagi. much. Terima kasih. Ayuh kita Datin Okey, ke belah pergi sana. sini. Okey, Bye. bye-bye. Jangan elok. See you. Itu dia. Dua-dua dapat glam. Yang ni macam gaduh ni kenapa seorang pandang sini, seorang pandang sini. Pandang depan. Itulah bukan senang sebenarnya untuk bergaya mengikut tema, tapi orang kata kalau kita ikut dia punya rule dan tak eksperimen lebih-lebih, selamatlah kan. Selamat. Less is more lah, itulah. Tapi ada juga pepatah yang mengatakan better to overdress than to Underdress. underdress. Sebab apa? Kalau kita overdress, kita boleh buka satu. Betul. Tapi kalau underdress, kita mana nak cari Tak boleh nak aksesori, tambah mana nak lah. cari shawl, nak untuk completekan the look tu. Okeylah, kita berbalik pula ke topik kita yang asal tadi sebelum kita akhiri rancangan kita untuk minggu ini. Sikit lagi pasal maxi dress Maxi kita tu. dress. Maxi Mungkin dress. penonton yang baru saja bersama dengan kami, kita pernah membincangkan pasal maxi dress di awal rancangan tadi. Ya. Mungkin Datin nak tambah sikit pasal maxi dress lah. Maxi dress ni memang kalau dia actually maxi dress yang formal dan bukan formal. Tapi saya rasa mereka nak tahu yang maxi dress yang untuk tidak formal. Ya. Jadi fabriknya adalah fabric yang seperti cotton ataupun less formal lah. Fabric seperti linen Ya. atau fabric polyester. polyester. Polyester Itu mix. dianggap maxi dress untuk casual. Daily. Casual. Dan pemotongan dia juga dan style dia juga jangan yang terlalu over sangat. Yang simple je. Macam kita pakai dress yang just a simple one dengan abstract design dan bunga-bungaan. Itu adalah corak-corak untuk daytime. Saya ada satu soalan lah. Kalaulah seseorang itu nak pergi office katalah kan, dia sukakan gaya yang santai. Yeah. Selalunya orang selalu kaitkan maxi dress ni dengan weekend ataupun holiday, summer Holiday dan mood. sebagainya, holiday mood. Boleh tak kalau dia pakai maxi dress kat dalam, tapi untuk kepejabat disarungkan blazer. Contohnya oversized blazer. Kurang sesuai. Sebab untuk pakaian kepejabat pula dia ada kapsul pakaian tersendiri. Amboi. Especially untuk kepejabat. Ini paling crucial sebab kepejabat kita perlu menampilkan something Professionalism. conventional, professional. Jadi kena sesuatu yang berstruktur, tak boleh yang lembik. Macam untuk lelaki juga, pakaian yang macam shirt collar kena keras. Tak boleh collar lembik. Sebab apa? Collar lembik tak boleh pakai tie. Macam tu. Betul. Berstruktur
dan siluetnya yang simple and neat and tidy. Mungkin di episod-episod yang akan datang kita akan sentuh pula pasal office attire, mana tahu. Mungkin ya, sebab ni banyak orang buat silap. Betul kan, dan ramai juga orang yang ke pejabat kan. Betul. Okeylah, mungkin Hatta pula daripada segi maxi dress tu nak katakan sesuatu. Setiap orang luar sana perlu tahulah bentuk badan masing-masing dan juga personality dia untuk memilih dress, dan jangan macam kalau yang dress ke malam dipakai ke siang. Betul. Dan siang pakai ke malam. Betul. Bling-bling tu pakailah waktu malam. Ya, simpanlah bling-bling tu untuk majlis-majlis malam anda. Sesuai lah dengan keadaan kita pergi mana, siapa kat situ, kan, time pukul berapa. Itu semua kena fikir. Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada juri kita Datin Sharifah Syahwati dan juga Hatta Dolmat. Tapi kepada anda jangan risau, minggu hadapan kita akan tampilkan lagi 2 orang selebriti dan kita juga akan adakan cabaran untuk mereka. Mungkin kita akan uji mereka office attire, siapa tahu. Cabaran yang lebih mencabar. Lebih mencabar. Dan kita ucapkan terima kasih kepada 2 orang artis kita tadi yang sangat sporting, Ira Shazira dan juga Intan Ladiana. Kepada anda jangan lupa temui kami di hari dan juga waktu yang sama dalam Glam ke Tenggelam hanya di Awesome TV. Bye-bye.